Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perbincangan kita yang lepas berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali telah menjelaskan kepada kita halangan-halangan yang akan dihadapi oleh seseorang yang ingin menjadi abid ataupun yang ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali telah meletakkan 7 halangan yang akan dihadapi oleh seseorang sebagaimana yang telah diperhati dan ditelitikan oleh beliau yang hidup di zaman kemuliaan, di zaman ahli ibadat, di zaman yang masih dekat dengan golongan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali menjelaskan halangan yang pertama ialah ilmu, iaitu kita tidak mampu beribadat tanpa ilmu. Halangan yang kedua ialah taubat, di mana seseorang tidak mungkin menjadi abid dalam keadaan dirinya bergelumbang dengan dosa dan maksiat. Kemudian halangan seterusnya ialah penghalang-penghalang yang menyekat daripada seseorang itu melakukan ibadat, iaitu dunia, syaitan, kawan-kawan yang menghalang kita daripada melakukan ibadat. Kemudian aqabah yang berupa gangguan-gangguan dan juga rintangan, serta aqabah pendorong. Dan yang keenam yang telah kita bincang di dalam halaqah yang lepas, iaitu penghalang yang merupakan perosak kepada ibadat, iaitu sifat ujub dan riak yang muncul di dalam diri seseorang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perbincangan yang lepas Imam Al-Ghazali telah mengemukakan kepada kita 2 sifat yang menyebabkan ibadat seseorang itu akan rosak, iaitu dengan lahirnya perasaan ujub di dalam hati dan diri seseorang yang melakukan ibadat, dan juga perasaan riak yang mana ia melakukan perbuatan tersebut bukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk dipandang oleh manusia, untuk memperlihatkan kedudukan dirinya di khalayak manusia. Dan semua itu akan menghancurkan pahala ibadatnya, akan merosakkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepintas lalu yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan aqabah ataupun perosak. Dan yang terakhir di dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita seseorang yang telah berjaya merentasi 6 halangan-halangan yang telah dijelaskan secara ringkas, yang akan dinyatakan dengan detail dan terperinci di dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali seterusnya menjelaskan kepada kita halangan yang keenam yang menghalang ataupun menyebabkan kita malas daripada melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah melalui proses pembersihan diri, kata Imam Al-Ghazali di muka surat 18 kitab Minhajul Abidin ini, katanya akan berfikir lagi setelah ia merentasi halangan-halangan tersebut. Ia akan mendapati dirinya sedang tenggelam dengan lautan nikmat dan pemberian kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kerana banyak limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan ke atas dirinya, seperti diberikan taufik, pemeliharaan, serta berbagai-bagai jenis sokongan, penjagaan, kawalan dan kemuliaan. Sebab itu kalau kita perhatikan para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, maka sudah tentu ia tidak dapat dihitung dan tidak dapat dikira banyaknya. Itu adalah penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bagi seseorang abid
yang melihat kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala ini dan melihat kepada dirinya yang bergelombang dengan segala nikmat tersebut, tetapi ia akan melihat dirinya begitu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini akan melahirkan rasa takut, di mana terjadi kelalaian di dalam dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran, iaitu kufur nikmat, yang menyebabkan dirinya jatuh dari martabat yang tinggi, iaitu martabat khadam Allah yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Akibatnya nanti akan hilang daripadanya nikmat yang mulia yang diperolehi dari berbagai-bagai layanan dan kurniaan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu ialah pandangan rahmat, pandangan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Al-Ghazali ingin menjelaskan kepada kita bahawa seseorang abid yang sentiasa berada di dalam nikmat mungkin sahaja menyebabkan ia akan seronok dengan nikmat tersebut, akhirnya membawa kepada kelalaian kerana tidak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan hilang kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu ini juga dijadikan sebagai halangan untuk seseorang itu menjadi seorang abid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Al-Ghazali menyatakan ia merupakan satu halangan yang besar kepada seorang abid bila mana dia tidak bersyukur dan memuji Tuhan di atas segala nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sebilangan kecil daripada hamba-hambaku yang bersyukur di atas segala nikmat dan kurniaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu Imam Al-Ghazali telah menjelaskan kepada kita di dalam kitab Minhajul Abidin ini, jalan para abid ini, bahawa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu jalan untuk kita mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan salah satu sebab untuk kita mencapai maqam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu setiap orang yang ingin menjadi ahli ibadat mesti akan terpedaya dengan nikmat-nikmat yang melimpah ruah ini, yang kadang-kadang akan menyebabkannya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak bersyukur. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan di sini antara halangan terakhir bagi seseorang abid itu ialah akabah puji dan syukur. Di sini akabah puji dan syukur pula menghadapi dirinya, iaitu diri seseorang abid. Kemudian maka mulilah dia menjalani akabah ini, halangan ini dan seterusnya merentasinya sedapat mungkin dengan memperbanyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyatakan bahawa di sana terdapat perbezaan antara puji dan syukur. Sebilangan ulama mengatakan bahawa puji itu lebih kepada perbuatan lidah, sementara syukur itu lebih kepada perbuatan hati. Sebagaimana yang disebut, katanya bahawa syukur itu akan lahir daripada hati dengan rasa khudu', tunduk, patuh, di samping lidahnya memuji dan mengiktiraf, sementara anggotanya patuh dan taat mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seseorang yang abid, semua hakikat ini akan dirasainya dan akan dilalui dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dia daripada merentasi akabah puji dan syukur ini, dan ia berjaya turun ke tanah datar makamnya, maka tiba-tiba di sini dia mendapati maksud dan kehendaknya sudah tercapai, berada di antara dua tangannya. Bahkan sedikit sahaja langkahnya berjalan
sudah sampai ke tempat yang dituju, sama ada menuju ke tanah datar yang mempunyai kelebihan, atau ke padang saujana yang melahirkan rasa kerinduan, atau ke halaman mahabbah, tempat memadu kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama tasawuf meletakkan bahawa seseorang abid itu tidak akan mencapai makna kerinduan jika tidak ada rasa kasih dan cinta di dalam hatinya. Oleh itu mereka menyatakan bahawa rindu itu akan lahir daripada hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hati yang sudah dipenuhi dengan sifat-sifat kemuliaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah perasaan cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada cinta ini, maka akan lahirlah rasa rindu di dalam hati, kerana rindu itu adalah merupakan hasil atau pembuah daripada rasa cinta, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, al-mahabbah samaratun asyauqu natijatul mahabbah wa samaratuha. Yang bermaksud perasaan rindu yang lahir di dalam hati itu adalah hasil daripada perasaan mahabbah dan cinta yang telah ada di dalam hati. Muslimin, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seseorang yang berjaya melalui halangan-halangan tersebut, maka ia akan berjaya merentasi perjalanan kehidupan sebagai seorang abid yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan melalui maqam-maqam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibicarakan oleh para ulama tasawuf, dan dia juga akan mencapai hal-hal iaitu kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala, limpahan-limpahan kerohanian ataupun kemanisan-kemanisan iman yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Kemudian setelah ia sampai ke tempat tujuannya, itu mencapai ma'rifatullah Subhanahu wa taala, dia akan berada di kebun-kebun keredaan, di taman-taman tempat berjinak dan bermesra, sehingga sampai ke hamparan kegembiraan. Itu ia akan mencapai saadah, kebahagiaan dan kegembiraan yang sebenar. Dan ia juga akan mencapai maqam dan martabat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan langsung akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mendapat pakaian-pakaian dan persalinan-persalinan yang penuh dengan keharuman dan juga keindahan selagi hari-harinya masih ada dan umurnya masih kekal hidup. Padahal batang tubuhnya sahaja berada di dunia, tetapi hatinya sudah berada di akhirat. Inilah realiti kehidupan bagi seorang yang beriman, yang mana mereka berada di dalam dunia ini dalam keadaan mereka juga tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidaklah menjadi suatu yang pelik jikalau kita memerhatikan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pernah diriwayatkan Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Harisah, "Ya Harisah, kaifa asbahta?" Wahai Harisah, bagaimanakah keadaan kamu pada pagi ini? Apa khabar, apa cerita kamu pada hari ini, wahai Harisah? Maka Harisah menjawab kepada Rasulullah SAW, "Asbahtu billahi mu'minan haqqa." Saya pada pagi ini dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Harisah, "Ya Harisah, sesungguhnya inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik?" Wahai Harisah, bagi setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Apakah bukti hakikat keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Harisah menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, azma'tu nahari wa ashartu layali." Wahai Rasulullah, saya berdahaga di waktu siang dan saya berjaga di waktu malam.
wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatadaghawna fiha. Dan saya seolah-olah saya melihat ahli syurga berjalan menziarahi satu sama lain di dalamnya. Dan saya seolah-olah juga melihat ahli neraka menjerit-jerit di dalam nerakanya. Setelah Harisah menjawab bahawa itulah bukti dan tanda keimanannya, yang mana ia di waktu malamnya berjaga, di waktu siangnya berpuasa, dan hidupnya sepanjang hari seolah-olah ia melihat ahli syurga di dalam syurganya dan merasai penderitaan dan keperitan ahli neraka di dalamnya. Maka melihat keadaan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperakukan keimanan Harisah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisah radhiyallahu anhu katanya, "Arafta ya Harisah falzam." Engkau telah mencapai maqam ma'rifah wahai Harisah, maka iltizamlah dan istiqamahlah dengan melaksanakan ubudiyah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjalanan seorang abid yang menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang benar-benar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu seseorang itu akan mencapai makna keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Imam Al-Ghazali menjelaskan, setelah seseorang itu mencapai kedudukan sebagai seorang abid itu, sekarang dia menunggu hari demi hari untuk tibanya malakul maut, pembawa suratan ajal, sehingga dia merasa jemu terhadap sekalian makhluk dan jijik terhadap dunia. Dia merindui maut, bahkan sepenuh kerinduannya bersama-sama dengan para malaikat yang tinggi martabatnya di langit. Tiba-tiba datang kepadanya para malaikat utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Mereka datang kepadanya dengan membawa kesenangan, dengan membawa kegembiraan, berita-berita gembira, dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keharuman bauan, dengan berita gembira dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak murka terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana yang kita tahu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahawa orang yang sentiasa hampir dengan Allah dan mengabdikan diri kepadanya akan mencapai apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala meridainya dan ia juga meridai dengan segala kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Atha As-Sakandari, ridha yang dikehendaki di sini ialah pandangan hati kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, terhadap segala pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, iaitu ar-ridha nazarul qalbi ila qadim ikhtiyarillahi ta'ala lil 'abd, iaitu seseorang merasa akur dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kegembiraan tersebut, kemudian mereka, yaitu para malaikat, akan mencabut nyawanya dan memindahkan rohnya dari negeri yang fana ini, lagi memberi fitnah di dalam keadaan yang baik, sepenuh gembira dan mesra, dibawa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan langsung dipindahkan pula ke tempat kediaman tetapnya di taman-taman syurga. Dengan itu dia mendapati dirinya yang lemah dan fakir itu memperolehi nikmat yang kekal dan kerajaan yang besar lagi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana berbagai-bagai nikmat akan diterima daripada Tuhannya yang Maha Agung, penghuni dunia, lagi maha pemurah, serta amat agung sebutannya, seperti layanan kurniaannya yang sangat banyak, pemberiannya, belas kasihannya,
sambutan baik dan dampingan atau ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala, pemberian nikmat dan kemuliaan yang tidak mampu diceritakan, apa yang hendak diceritakan dengan segala nikmat-nikmat itu dengan selengkapnya oleh lidah manusia dengan pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pada setiap hari berada dalam pertambahan nikmat yang selama-lamanya dan bersama dengan orang-orang yang kekal di dalam syurga. Demikianlah natijah dan kesudahan bagi orang yang sentiasa taat dan mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi betapa besarnya kebahagiaan dan betapa tingginya kedudukan dan kerajaan, betapa bahagianya seorang hamba yang mendapat nikmat-nikmat tersebut. Ya, betapa banyak nikmat yang dimilikinya hingga menjadi seorang yang dicemburui oleh orang lain yang berada dalam keadaan yang terpuji di sisi Allah, serta mendapat kesentosan dan tempat kembali yang sangat baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi bahawa kami juga bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha membuat kebaikan, Tuhan yang maha pengasihani, yang maha suci lagi maha tinggi, agar dia juga mengurniakan kepada kami dan juga mengurniakan kepada anda semua nikmat dan kurniaan yang amat besar, di mana yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurniakan kepada kita semua. Kata Imam Al-Ghazali lagi di dalam doanya, kami bermohon lagi supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita semua daripada mereka yang tiada habuan langsung pun daripada urusan memperoleh kebahagiaan abadi ini, melainkan hanya mendengar, mengetahui serta berangan-angan kosong sahaja tanpa beramal, yang menyebabkan tidak mendapat apa-apa manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kata Imam Al-Ghazali lagi, kami juga bermohon agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan apa yang telah kita pelajari daripada ilmu-ilmu itu sebagai hujah penentang ke atas diri kita di hari kiamat nanti. Semoganya hendaklah ia memberi taufik kepada kita semua untuk beramal dan melaksanakan apa yang kita ketahui sebagaimana yang dia suka dan redha, kerana bahawasanya dia paling pengasihani daripada mereka yang pengasih sayang dan yang paling mulia daripada mereka yang mulia di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah merahmatkan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya, serta ia telah menyelamat dan juga memberikan kesejahteraan dan memuliakan mereka semua. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, demikianlah muqaddimah yang telah diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin, iaitu jalan yang perlu dilalui oleh para abid, selok-belok dan liku-likunya, yang mana Imam Al-Ghazali di dalam muqaddimah ini, iaitu dari muka surat 1 hinggalah muka surat 20 di dalam kitab yang kita gunakan di dalam perbincangan dan telaah ini, iaitu jalan para abid yang telah diterjemahkan oleh Yang Mulia Haji Engku Ali Engku Endut. Mudah-mudahan para pendengar yang bersama-sama dengan kita di rumah dapat memiliki kitab ini dan dapat sama-sama kita mempelajari dan mendalami nasihat dan panduan Imam Al-Ghazali kepada kita untuk menjadi seorang yang abid. Sebenarnya apa yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini yang kita akan pelajari di dalam siri pengajian kita yang akan datang, berkaitan dengan 7 halangan-halangan besar yang perlu dilalui oleh seseorang abid untuk mencapai makna ubudiyah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in yang telah disaksikan oleh para salafus salih terdahulu. Dan inilah wasiat dan pesanan mereka kepada kita untuk dijadikan panduan
supaya kita juga dapat mewarisi apa yang telah mereka lakukan dalam usaha beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya Imam Al-Ghazali menjelaskan, nah inilah dia susunan halangan-halangan yang telah diilhamkan oleh Tuhanku kepadaku pada menjalankan jalan ibadat. Sekarang ketahuilah olehmu dengan taufik Allah bahawa hasil daripada jumlah susunan kami inilah 7 halangan yang menjadi penghalang kepada seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai seorang abid, iaitu 7 halangan besar yang akan dibincang secara terperinci sebagaimana yang telah saya sebut di pendahuluan perbincangan kita pada malam ini, iaitu yang pertama akabah ilmu, yang kedua akabah taubat, yang ketiga akabah penghalang, iaitu 4 penghalang utama yang menyekat manusia daripada melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang keempat iaitu akabah kedatangan gangguan dan rintangan-rintangan yang berupa bisikan-bisikan yang datang ke dalam diri seseorang. Kemudian yang kelima ialah akabah pendorong yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilarang oleh Allah. Kemudian yang keenam ialah akabah perosak, iaitu perasaan ujub, riak dan takabur yang menyebabkan amalan ibadat ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh ialah akabah puji dan syukur, di mana seseorang hamba yang dikurniakan oleh Allah dengan berbagai nikmat dan kurniaan yang banyak, dengan nikmat tersebut menjadikan mereka lalai dan lara, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian, maka ini akan menyebabkan seseorang hamba itu akan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya tidak wajar bagi seseorang abid yang mengenali dirinya sebagai seorang hamba dan juga mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam yang perlu disembah dan perlu ditaati. Muslimin, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dahulu untuk halaqah kali ini. Semoga kita akan bertemu di lain rancangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.